Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran matematik tahun 4 dengan subtopik kadaran. Apa itu kadaran? Kadaran ialah suatu hubungan yang menyatakan kesamaan antara dua nisbah atau dua kadar. Okey murid-murid, untuk lebih faham berkaitan dengan kadaran, murid-murid boleh lihat pada gambar rajah yang diberi. Okey, kita perhatikan pada dialog. Saya membeli 10 biji apel berharga RM14. Okey, Limin dia beli 10 biji apel dengan harga RM14. Okey, untuk Reza pula, saya pula membayar RM8.40 untuk 6 biji apel. Okey, masing-masing membeli buah apel. Okey, Limin membeli 10 biji, manakala Reza membeli 6 biji apel. Okey, kita perhatikan pada soalan. Adakah harga sebiji apel yang dibeli oleh mereka sama? Okey, pada kehendak soalan dia nak harga sebiji apel. Okey, murid-murid, bila kehendak soalan dia nak satu, setiap, sebiji, sebuah, itu melibatkan operasi apa? Murid-murid kena ingat, apabila diberi banyak, dia nak satu, itu melibatkan operasi bahagi. Kena ingatlah, bila melibatkan operasi bahagi, biasanya dia bagi banyak, dia hanya nak satu, setiap, sebuah, sehelai, itu menunjukkan satu. Jadi macam mana kita nak tahu? Kita perhatikan untuk Limin terlebih dahulu. Jadi macam mana kita nak tahu harga sebiji? Jadi kita bahagikan. RM14 bahagikan dengan 10. Okey, kita akan dapat harga sebiji apel adalah RM1.40. Okey, kita perhatikan pula pada pengiraan Reza. Okey, untuk Reza pula, kita dapati dia beli dengan harga RM8.40, kita bahagi dengan 6. Kenapa bahagi 6? Sebab kita nak tahu harga sebiji apel. Bila dibahagikan dengan 6, kita akan dapat harga dia ialah RM1.40. Jadi nilai dia sama dengan sebiji buah apel yang dibeli oleh Limin. Harga sebiji apel yang dibeli oleh mereka adalah sama. Harga apel yang dibeli adalah berkadaran. Bila nilai antara dua benda adalah sama, itu menunjukkan kadaran. Murid-murid boleh ingatlah, bila nilai dia sama, menunjukkan berkadaran. Kesamaan antara dua benda. Okey, kita tengok, kita perhatikan contoh yang kedua. Okey, berapakah harga 9 biji oren? Dekat sini kita dapat perhatikan 6 biji oren dengan harga RM5.40. Sebelum kita nak tahu harga 9 biji oren, kita kena tahu harga bagi 1 biji oren. Macam mana kita nak tahu harga sebiji oren? Mesti melibatkan operasi apa? Cikgu dah bagi tahu tadi, diberi banyak, dia nak satu sahaja. Itu melibatkan operasi bahagi. Jadi kita kena tahu dulu harga untuk sebiji oren. Jadi RM5.40 bahagikan dengan 6. Okey, bila bahagikan dengan 6, kita akan dapat harga 90 sen untuk sebiji. Sekarang dia nak tahu harga bagi 9 biji oren. Jadi 90 sen darab dengan 9. Okay, sifar darab 9. Sifar. 9 darab 9, 81. 1 dekat bawah, 8 dekat atas. Sifar darab 9. Sifar tambah 8. 8. Jadi harga 9 biji oren ialah
RM8.10. Boleh faham tak murid-murid? Itu adalah untuk cari harga bagi 9 biji oren. Kalau dia tak tahu, belum bagi tahu lagi harga untuk sebiji, kita kena tahu dulu untuk harga sebiji, untuk harga satu dulu. Kemudian barulah kita cari untuk bilangan yang banyak. Okey, murid-murid kita perhatikan kepada contoh yang kedua. Okey, ibu membeli 6 meter kain. Okey, 6 meter kain langsir untuk bilik dayang. Jumlah harganya RM36. Kita dapat perhatikan. 6 meter dengan harga RM36. Jadi, sebelum itu, kita perhatikan pada soalan. Berapakah harga 9 meter kain langsir yang sama? Jadi, dekat sini, kita kena tahu dulu harga untuk 1 meter kain. Tadi cikgu cakap, bagi banyak, nak satu je. Operasi apa? Mesti melibatkan operasi bahagi. Okey, RM36 bahagi dengan 6. Jadi, apa nilai dia? Berapa dapat? Okay, dalam sifar 6, ada tak 36? Ada kan? Yang ke-6. Jadi, atas ni kita letak 6. 6 darab 6, 36. Bila ditolak, okay, kita akan dapat 1 meter harga dia RM6. Tapi dekat soalan, dia tanya 9 meter. Jadi, untuk tahu 9 meter, kita darabkan. Okay, RM6 darab dengan 9. Murid-murid ingat tak sifar 9? 6 darab 9 sama dengan 54. Jadi, harga 9 meter kain langsir yang sama ialah RM54. Boleh dah faham tak murid-murid? Ingat, nak tahu harga untuk satu mesti melibatkan operasi bahagi. Kemudian, untuk tahu harga yang lebih banyak, kita perlukan operasi darab. Okay, kita perhatikan soalan 2B. Berapakah panjang kain langsir yang dapat dibeli dengan harga RM84? Tadi kita dah tahu 1 meter harga dia adalah RM6. Kalau RM84, untuk tahu berapa meter, kita bahagikan dengan 6. Jadi 84 bahagi dengan 6 sama dengan 14. Okey, itu cara yang pertama. Okey, ni cara yang pertama. Kita dapatlah tahu panjang kain langsir yang dapat dibeli dengan harga RM84 ialah 14 meter. Okey, itu untuk cara yang pertama. Okey, kita perhatikan untuk cara yang kedua. Okey, 1 meter RM6. Okey, kalau 4 meter darab dengan 4, kita akan dapat RM24. Kalau 10 meter darab dengan 6, kita akan dapat RM60. Jadi, kita tambahkan 14 meter ni, kita tambahkan 10 meter dengan, okey, kita tambahkan RM60 tambah dengan 24. Dapatlah harga RM84. Jadi, kat sini kita akan dapat tahulah panjang kain langsir yang dapat dibeli dengan harga RM84 ialah 14 meter. Okey, boleh faham? Ni menunjukkan kadaran lah ni. Kadaran menunjukkan kuantiti. Okey, kita perhatikan kepada contoh seterusnya. Ada 70 keping biskut di dalam 2 buah balang. Berapakah keping biskut di dalam 5 balang yang sama? Okey, dia bagi. Okey, langkah yang pertama, dia bagi 2 balang ada 70 keping. Jadi kalau nak tahu untuk satu balang, macam mana nak kira? Kita kena bahagikan dengan 2. Sebab apa? Diberi 2 balang ada 70 keping. Kalau dia nak satu buah balang je, kita kena bahagikan dengan 2. Okey, 70 bahagi dengan 2, kita kira dapat 35
keping. Jadi dekat sini kita dapat tahu. Kat sini 35 keping. Kat sini 35 keping. Jadi dia nak tahu untuk 5 buah. 1 balang 35. Kalau 5, diberi 1 nak banyak. Diberi 1 nak banyak melibatkan operasi darab. Okey, 35 kita darab dengan 5. Okey, 5 darab 5, 25. Okey, 5 kat bawah, 2 dekat atas. Okey, 3 darab 5, 15 tambah 2 jadi 17. Jadi kat sini kita akan tahulah ada 175 keping biskut dalam 5 buah balang yang sama. Okey, kita perhatikan pada contoh yang terakhir. Okey, sekilas fakta. Kadar denyutan jantung seorang dewasa pada waktu rehat ialah 360 kali dalam masa 5 minit. Berapakah kali kadar denyutan jantung seorang pada waktu rehat dalam masa 3 minit? Okey, kat sini kita dah dapat tahu. 5 minit 360 kali. Sekarang soalan dia tanya untuk 3 minit. Sebelum kita nak tahu untuk 3 minit, kita kena tahu untuk 1 minit terlebih dahulu. Macam mana nak tahu? Cikgu cakap apa? Diberi banyak, nak 1. Mesti melibatkan operasi bahagi. Okey, ni cara operasi bahagi yang pendek. Okey, dalam sifir 5 ada tak 36? Tak ada. Kita ambil yang paling hampir iaitu 35. Yang ke 7. Okey, baki 36 tolak 35 ada baki lagi 1. Jadi sebelah dia adalah 10. 10 bahagi 5, 2. Jadi untuk 1 minit, kadar denyutan jantung adalah 72 kali. Jadi untuk tahu 3 minit, kita kena darab dengan 3. Sebab diberi 1, nak 3 kan. Jadi kita kena darab dengan 3. Okey, 72 darab dengan 3. Kat sini kita dah tahu sifir 3, 2 darab 3, 6. 7 darab 3, 21. Jadi dalam masa 3 minit, kadar denyutan jantung adalah 216 kali. Kadar denyutan jantung seorang dewasa pada waktu rehat dalam masa 3 minit ialah 216 kali. Ini melibatkan pengiraan berkadaran. Ni. Jadi kita kena tahulah ni langkah-langkah untuk pengiraan bagi soalan yang macam ni. Cikgu harap murid-murid faham tentang apa yang telah cikgu sampaikan, apa yang telah cikgu ajarkan berkaitan dengan kadaran. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.